Saya, dia nak freedom. Dia nak kebebasan. Kebebasan masa, kebebasan kewangan, kebebasan pilihan. Alhamdulillah saya tiga-tiga ni saya dapat. Saya ada kebebasan masa, ikut suka tiga hari, setiap hari Ahad. Kau tak payah nak fikir nak jam lah apalah, tak ada. Setiap hari Ahad. Alhamdulillah. Saya rasa benda ni daripada umur saya 34 saya dapat. Tapi waktu tu taklah, dia sekadar cukup-cukup lah. Boleh lah. Tapi sekarang ni dah okey sikit. Freedom, kebebasan masa. Kebebasan masa, kewangan, 3 pilihan. Okey. Saya dapat pergi mana saya nak, saya dapat beli siapa saya nak, saya boleh tolong siapa yang saya nak. Dan pilihan saya adalah raja orang. Ada orang pilihannya pergi main golf, cari bini muda, dan ikut dia lah. Banyak duit kan? Jadi saya tak. Saya pilihan my choices adalah saya suka raja orang. Supaya semua orang pun boleh ada masa dan digunakan masa itu untuk agama. Dia ada harta, dia gunakan harta dia untuk agama. Dia ada kebolehan, dia gunakan kebolehan untuk agama. This is my choice. Best ke best? Okay. Sampai sini boleh follow? Boleh, insyaAllah. Maksudnya, inilah keadaan manusia. Sebab tu, jangan... Dah kahwin? Ni? Dah kahwin belum? Belum lagi. Mulai sehari ni, dan sampai bila-bila, jangan ajar anak kita esok kerja apa. Hatta dengan anak murid kita pun. Esok besar nak kerja, jangan. Tapi tanya, esok besar nak jual apa? Kerja 3 je. Kau jadi hamba Allah, kau jadi umatnya Rasulullah, kau jadi orang yang nak ready untuk pergi akhirat. Ni kerja tetap kita. Kalau kau anak lelaki, jaga mak. Kalau kau anak perempuan, jaga suami. Itu je. Berkat dunia, berkat akhirat. Simple tak? Itulah kerja kita. Pertama apa? Jadi apa? Jadi hamba Allah. Yang kedua? Rasulullah ketiga, orang yang nak prepare ke akhirat. Orang yang buat persiapan untuk akhirat. Caranya macam mana? Kalau kau anak lelaki, jaga mak kau. Kalau kau anak perempuan, jaga suami kau. Syurga dah dunia ni. Simple tak? Tapi keperluan kita apa? Kita tanya esok besar nak jual apa. Mungkin kalau di kecil-kecil jual coklat, jual gula-gula. Saya ada satu, jual Maggi. Kalau saya dulu jual majalah, komik kan dulu lah. Tak dengar. Siapa nak katakan? Say I. Zaman saya tahun 80-an, 90-an lah. Alam Perwira, Juara Wira. Pernah baca tak buku? Pernah? Zaman saya bukan zaman korang tu, zaman saya. Korang dah tahun 2000 kan? Kan? Tahun korang dah tahun 2000. Saya dah 30, korang masih 20. 10 tahun. Jadi komik tu harga dia RM2. RM2. Dia bermula daripada sekitar 80 sen, lepas tu naik dari RM2, akhir sekali jadi RM2.50. Tapi zaman saya tu masih RM2. Saya ingat lagi. Jadi apa macam mana saya nak buat? Saya puasa seminggu. Waktu tu saya punya upah apa tu? Belanja 20 sen sehari. Jadi saya lepak kat pustakaan je lah. Lepas tu saya suruh kirim kawan beli majalah. Majalah tu harga dia RM2. Dan saya pun cakap kat PA saya dari darjah 1 sampai darjah 6 sampai tingkatan 3 saya ketua pelajar. Jadi memang saya dia ada PA. Dia for your leadership tu dah ada lah. Jadi saya cakap kat PA saya, kau tunjuk kat kawan-kawan, tulis nama, siapa nak baca 50 sen. Jadi satu kelas 40 orang. Kali 5, RM20. Harga RM2. Enjoy. Saya beli 10 kan. Saya memang enjoy. Dan saya sangat suka bagi makan kawan-kawan. Ni kawan-kawan sangat. Kalau jumpa saya semua tak baik cip. Zaman dulu lah. Zaman degil-degil dulu kan. Zaman tak belum dapat hidayat lagi. Tapi nak bagi tahu, otak kita ni otak duit tau. Otak create duit. Ikut saya cakap, tidak ada istilah tak ada duit. Yang ada adalah tidak punya
ilmu, cara buat duit. Tak? Saya kat sekolah, saya dengan kau ni. Kau bawa lauk ya. Kau bawa nasi, kau bawa sayur. Kau bawa lauk, kau bawa nasi, kau bawa sayur. Saya buat talam. Hari-hari macam tu. Jadi kita orang tak pergi kantin, geng-geng saya ni. Tak pergi kantin. Jimat. Jadi dia tu lepas tu beli komik. Kalau sampai 10. Bayangkan satu komik 20 kali 10, 200 baik. Tapi waktu tu, zaman sekolah dah jadi 2, 8 tahun, 10 tahun kan. Jadi kita orang ni tak adalah idea macam-macam. Macam beli KFC, makan. Beli Pepsi. Apa tu kadang-kadang macam rugi lah beli macam ni. Saya beli barang-barang mentah ni, bihun apa semua, saya pergi orang kantin, kak tolong masak. Bayar RM2 je. Cuba kawan-kawan makan. Yang penting kawan-kawan enjoy makan. Kita tengok kawan-kawan makan enjoy, kita dah seronok lah. Ni karakter dari dulu lah, saya kena sharing. Tapi maksudnya otak kita, otak buat duit. Faham ke faham? Sampai kat Temboro, saya susah. Saya datang belajar kat Temboro ni, mak bapak saya tak suka. Tapi saya pergi je. Sampai dia orang tak kirimkan saya duit. Ni saya tak pernah cerita. Saya aku pun aku tak cerita. Jadi apa saya buat? Saya cakap, aku nak pergi kedai ni. Siapa nak kirim? Satu barang 1,000, 40 sen lah. Jadi kadang orang kirim sampai 10 barang semua. Saya pergi lah beli. Kan? Dah lah aku yang belikan lauk tu dia orang. Lepas tu aku pau dia pula. Kita tak ada duit. Jadi sebelum Najib buat GST, aku dah buat GST dulu lah. Macam servis. Aku yang pergi kedai. Diorang belajar habis daripada pagi kan. Pagi sampai pukul 12.30. Diorang penat lah belajar kan. 11.30 lah waktu rehat kan. Jadi diorang penat lah ambil lauk, ambil nasi. Jadi saya pergi pasar, pergi bazar kan. Beli lauk kan. Beli lauk. Orang beli lah. Dah lah kita beli tu dapat upah. Lepas tu kita makan sekali dengan dia orang. Jadi dua kali makan. 2 kali untung. Lepas tu kita nak basuh baju pun tak ada duit ni Ustaz. Nak basuh baju ni tak ada duit nak sabun. Jadi tunggu sampai malam. Orang semua dah tidur, ambil lah sabun-sabun. Ketika-ketika itu buat basuh. Lepas tu macam mana nak buat? Okay, aku nak bagi basuh baju ni. Siapa nak aku basuhkan? Jadi orang pun bagi baju. Kadang 10 helai tu. Satu helai 2,000. 2,000 dalam 80 sen lah. 2,000 kat sana tu macam RM2 lah. Sampai saya boleh upah budak-budak Irian Jaya tau. Kau masuk. Sampai saya boleh beli masuk. Akhirnya ustaz-ustaz kampung tu dia buat laundry kau sebab otak dia ni. Jadi kita kat asrama mana boleh ada mesin basuh. Jadi saya cakap, saya bagi duit, tolong beli mesin basuh. Buat apa Nizam? Nanti saya hantar baju tolong basuh. Bayangkan mesin basuh tu beli sekali je. Orang hantar baju saja berbakul-bakul baik. Ini karakter otak baik. Orang petang main bola, saya buat duit. Best ke best? Lepas tu dia lagi, saya tak nak cerita tapi kerana dia tak tahu idea tu. Rezeki korang lah. Ini karakter otak buat duit tau. Diorang main bola. Saya ni kaki bangku tau. Dari kecil saya tak pandai main bola. Tapi saya suka pergi padang. Sebab apa? Saya tahu diorang main, diorang ni penat. Diorang nak minum. Saya beli Sprite. Lepas tu beli cawan yang kecil-kecil tu, isi ais penuh-penuh. Satu botol tu saya boleh dapat RM10. Tuang. Modal RM3. Zaman tu RM2.20. Saya beli 5 botol, saya dapat RM60. Dalam cawan tu ulang-ulang lah. Satu RM1 kot. Satu cawan RM1. Orang beli bukan je satu, dia beli 3 lah apa. Jadi waktu kat Temboro. Lepas kita dah dilatih susah tau. Lepas tu macam saya datang sini, saya mana sudah kenal saudara mara ke. Tak ada. Belasah kan. Waktu kat madrasah, umur saya tinggal datang darjah 4 ke apa kan. Lepas asar, kita habis istimewa amal asar sampai maghrib. Sebelum maghrib ada sampai pukul 6 lah. 6 istimewa amal makan, 6.30 makan baca Yasin. Jadi habis main asar tu pukul 4.30, 1 jam setengah. Kita tengok orang main bola apa semua kan. Kita tak pandai je macam tu. Jadi saya beli apa? Saya beli dapur yang kecil tu, saya beli kuali, saya beli kacang.
Kacang tanah. Goreng. Dah masak saya letak kat dalam. Dah setengah terus dah kering. Ini bukan dibuat hari-hari tau. Seminggu sekali je. Lepas tu campur garam. Lepas tu beli plastik aiskrim satu Malaysia tu isi. Sekilo tu boleh dapat dalam 80 bungkus. Satu saya jual RM2. Budak madrasah aku dia orang ada duit. Bukan dia tak ada duit. RM2. 2 hari habis. 160. Saya punya modal tak sampai RM10. Best ke best apa saya share. Dan masak, packaging, semua orang dia yang buat. Bukan saya buat. Saya panggil budak-budak judi je. Okay, kau nak tak aku bagi kau duit? RM5. Atau nanti aku belanja kau makan. Okay. Bungkus lah. Bungkus, goreng. Aku tunggu je. Tak. Dah lah dia orang yang bungkus, dia orang goreng, dia orang packaging. Dia orang juga yang jual. Aku tunggu duit. Mana? Dia otak. Dia panggil otak bisnes. Tak buat duit. Sebab tu orang cakap hobi kami mahal tu bodoh. Kalau kau nak buat hobi, buatlah hobi yang buat duit. Sampai sebab saya share kat saya. Macam sekarang kan, saya selalu share kat kawan-kawan. So, macam mana nak ajar anak aku berniaga. Senang je main sini. Kau tahu tak ada madu stick? Harga satu apa? RM2 kat sini? Madu stick. Iya ke? Setahu saya RM1 je kalau satu orang sini. Itu kalau kau beli banyak, harga 50 sen je. Harga dia 50 sen. Jadi, saya cakap ke kawan saya, kau bagi dia 10 batang dekat anak kau. Itu kau jual. Kalau tak laku, kau makan. Jadi, sehari RM10, RM20 dia dapat. Dia jual dekat kawan-kawan dia. Marketing dia macam dia makan depan orang. Dah selesai. Dia sendiri jadi duta. Saya sampai darjah 6 tu ya. Allah, kepala otak tak gila tak gila. Kita ni jenis ketua pelajar tau. Jadi kita ketua pelajar ni biasalah kita tahulah siapa ketua pelajar setiap kelas tu kan. Jadi kita kelas atas, lepas tu saya tak buat darjah 6 tau. Darjah 6 kita fokus belajar UPSR. Jadi saya buat darjah 5. Jadi saya ada macam jajan tau, jajan asam apa semua kan. Benda tu benda tu biasa je tau. Maksudnya harga dia berapa? 40 sen ke 50 sen. Tapi beli banyak tinggal dalam harga dalam 30 sen gitu lah. Saya jual RM1. Satu kelas 40 orang. Kali 5. Waktu tu kita darjah 5 kan. Jadi 5 kali 4 200. Setiap hari. Tapi duit tu waktu tu kita tak ada macam nak simpan, tak ada. Kita dapat duit boleh makan, enjoy makan. Jadi kawan-kawan tu loyal lah. Kita tak ada matlamat waktu tu. Suka-suka je, suka-suka. Kalau orang outing kat asrama, orang beli makanan kan. Aku beli makanan juga. Di Maggi apa semua. Lepas tu aku jual. Lepas tu dah lah kita jual kat orang tu. Lepas tu kita power dia balik. Boleh kita sikit lah. Betul-betul Yahudi tu. Okay, jadi saya nak share. Ada orang macam dia, orang yang dia nampak peluang. Dia cipta peluang. Kita ni sebab apa jadi bodoh macam ni? Dia bodoh, aku tak ada duit. Sebab tak dilatih. Contoh sekarang ni masalah ekonomi, orang tak ada gerak. Ini adalah masalah besar. Ini peluang besar. Sebenarnya. Peluang besar untuk kau buat duit. Sebab tu saya punya sales sekarang ni sebulan RM300,000, RM400,000. Biasa. Sebab orang sekarang tak ada kerja. Kalau kau baca Facebook saya, hari ni punya post, siapa nak kerja? Siapa nak kena buat kerja? Itu je saya. Siapa nak kerja dengan saya? Jadi maksudnya bisnes. Cuma bila bisnes macam ni, apa risiko dia? Risiko dia adalah masa. Kita habis banyak masa. Macam saya sekarang umur dah 36. Kalau rukun Islam dah 38. Nabi kata bila umur kau dah 40, kalau kau punya fikir akhirat kau masa jauh, itu alamat bahaya. Jadi saya nak mula belajar bina akhirat. Tapi kan kita ni masih manusia. Kau tak jadi malaikat kan. Perlu makan, minum, berkeluarga, beli rumah, bayar keluarga. Macam-macam lah, kita ada komitmen dengan mertua, dengan adik-beradik, whatever. Dan macam saya ni pula, kita suka bagi kenduri-kenduri tau. Balik rumah mertua, kenduri, beli kambing.
seekor kambing sembelih. Jadi kita suka enjoy macam tu. Tapi kita tak nak minta-minta. Kita pakai duit kita. Jadi otak kita ni kita create macam mana aku dapat duit. Faham? Macam saya sekarang ni, aku nak datang Sabah ni 500. Macam mana aku boleh dapat duit 500 supaya aku balik lagi? Otak kita dah fikir dah. Macam mana aku dapat duit? Saya bawa barang-barang. Ni tu. Jadi untung tu saya dapat dah. Settle lah saya punya ni. Makan. Kita dah set dah otak kita tu. Kita dilatih macam tu tau. Jadi sebenarnya saya ni hidup free. Contoh ni rumah ni kan. Dia bayar. Aku duduk. Dulu waktu ada student yang bayar. Dia juga leverage. Ni yang dia leverage. Ini antara value dalam Aziad. Dalam Aziad dia ada 5 value. Apa dia value? 5 value. Pertama, speed. Kita nak cepat. Sebab kalau kau lambat, kau tertinggal. Macam mana kau nak cepat, kau kena tahu kau mana kau nak pergi. Jadi kau cepat, kau sondol pintu. Speed ni kau kena tahu nak pergi ke mana. Jadi kau dah tahu, baru kau zoom jalan. Itu makna speed. Kalau kau main tangga je, tu namanya bodoh. Faham tak? Speed tapi bodoh. Sebodoh. Yang kedua, leverage. Leverage ni apa? Kita gunakan semua orang punya potensi. Guna masa orang, guna harta orang, guna tenaga orang, semua. Tapi kita contoh. Kalau Ustaz Hakim perasan 2-3 hari depan rumah dia bersepah tu tak? Tu nampak bersih tak? Nampak bersih tak? Terus saya buat apa? Saya panggil dia orang tu sapu rail apa. Pasul lap tangga semua atas bagian. Dah, betul bayar je lah. Kau nak apa? 20, 30 bagi je lah. Ni hari Jumaat kan. Sedekah je. Orang nak duit kot. Sebab tu saya cakap, bila kau kerja kat sini, orang kat sini dia nak duit tau. Orang bagian ni dia nak duit. Orang sini dia tak nak duit. Dia nak freedom. Dia ada matlamat dia sendiri tau. Macam saya punya sekarang saya ada masa tu. Saya nak apa? Saya nak buat macam ni. Saya nak ajar orang. Dulu kepuasan saya bila dapat duit banyak, dapat kereta besar, tu dulu. Sekarang kepuasan saya nak tengok Ustaz Zubi berjaya, Cikgu Hakim berjaya, Ridwan berjaya, Ustaz Hakim berjaya, sebulan 20,000, 30,000. This is my impian. Dia panggil transform, ubah orang. Dia ada satu kepuasan. Faham tak maksud saya? Contoh kau datang rumah orang, tiba-tiba orang bagi kau makan. Kau seronok tak? Seronok kan? Kau tahu tak? Nikmat bagi makan orang tu lagi seronok. Kau pernah keluar tablik tak? Kau? Pernah khidmat ta'am tak? Dah kan? Apa nikmat orang bagi khidmat ta'am? Dia nak makan tak? Dia tengok orang makan dah seronok tu tak? Lala dia makan kat luar. Betul tak? Dia punya kepuasan dia tengok habis, Masya Allah. Dia puas. Betul tak? Kepuasan tu susah nak cakap. Macam saya cakap, saya cakap ni, kau nampak saya stres ke saya enjoy? Saya cakap ni, saya stres ke saya enjoy? Berapa orang ni sakit sebab stres? Dia tak suka pergi kerja, tak nak kerja, tapi tak ada pilihan. Habis nak buat macam mana? Kalau kau ada mentor, selesai masalah kau. Kau nak berapa sebulan? 20,000 aku boleh ajar kau. 1 juta sebulan pun boleh. Kalau kau nak, sanggup tak sanggup je. Best ke best apa saya share? Okay, jadi maksudnya saya nak share ni, kita nak belajar memberi. Memberi tak semestinya duit tau. Ilmu, strategi, inspirasi, motivasi, idea. More you give, more you get back. Okay, jadi apa yang saya nak share kat sini adalah benda yang paling bernilai adalah masa. Masa. Dengan sebab masa ni lah orang jadi rugi. Saya Alhamdulillah 2019 saya touch 1 juta yang pertama. Kalau kau berniaga, kau tak dapat 1 juta, berserti kau main-main dalam berniaga. Kau tak berniaga, kau main-main. Siapa dapat sesuatu? Ridwan dapat sesuatu tak? Apa saya share? Dapat something tak? Okay. Jadi apa yang saya nak share ni malam? Ni ilmu ni mahal tau. Nilai dia lebih 25,000. Semua.
Kau tak akan dapat ilmu dekat luar. Saya tanya kau, ada tak kau jumpa jutawan ajar kau jadi jutawan? Padahal dia sibuk dengan bini baru. Betul tak? Rumah baru, kereta baru, golf dia, kawan-kawan dia. Tak ada masa nak ajar kau. Nanti kalau ada pilihan raya kau undi aku. Okey, saya nak share. Macam mana duit datang dalam diri kita? Pertama, works. Kerja. Ini 2S. Maksudnya kita dibayar per jam berapa? RM10, RM20, RM30. Katakanlah gaji kau RM3,000. Berarti kau punya masa sehari cuma sejam kau cuma RM20. Kalau gaji kau RM1,500, berarti sejam kau lebih kurang RM10. Kalau RM3,000, 3K, RM20 lebih kurang sejam. Dia macam ni tau. Manusia kerja setahun 22,000 jam setahun. Kalau dia income dia RM10, berarti dia ada 20,000 setahun. 20,000 bagi 12 lebih kurang RM1,500. Kalau dia RM20, RM20 kali 20 RM40,000. RM40,000 bagi 12, cuba kira. RM3,000 lebih. Itulah. Kalau orang gaji dia RM3,000 lebih, dia punya nilai masa dia RM20. Mahal ke murah? Murah. Takkanlah nilai hidup kau cuma RM20. Betul Ustaz? Takkanlah nilai kau RM20. Kau ada ilmu agama kot. Tapi kau tahu tak, satu dunia ni kau belajar dalam dunia mana pun, luar negara, dalam negara, ini yang kau kejar. Semua minta kerja. Betul tak? Ujung-ujung minta kerja. Kalau pandai sikit, dekat sini. Dia panggil sales. Ini 3S. InsyaAllah. Lebih banyak lah. Kalau orang bekerja sambil berniaga, insyaAllah dia punya income lebih besar. Tapi kalau orang fokus berniaga, buat sale, jual, insyaAllah income dia lebih banyak daripada orang makan gaji. Orang makan gaji naik kereta besar apa semua. Orang makan gaji ni, saya cakap, dia kerja untuk bayar hutang. Ini orang makan gaji. Sebab dia dah ambil rumah, dia ambil kereta, semua dia dah ambil. Tinggal bayar je. Itu dia kerja. Sebab dah bayar hutang. Inilah hakikat dia. Kalau kat Indonesia, dia kerja untuk makan. Ni Indonesia, susah. Orang Malaysia dia kerja untuk bayar hutang. Sebenarnya lagi susah. Sebenarnya lagi susah. Kereta bukan dia punya, bank punya. Rumah bukan dia punya, bank punya. TV apa semua. Hari ni reality, orang bekerja untuk bayar hutang. Sebab tu dia takut kena buang kerja. Betul tak? Kalau saya dengar perkataan kerja, allergic lah. Tak nak. Aku tak nak kerja. Aku nak kerjakan orang. Okey. Yang ketiga dia panggil leverage. Leverage. Leverage ni maksudnya apa? Dia cari pekerja. Cari pekerja. Ni 4S. Dia banyak sikit ni. Saya dulu waktu cari pekerja, dulu bagi masa ni rata-rata je duit saya. 300, 700, tak pernah 1,000. Jarang lah. Tapi bila saya start leverage, buka kedai ni, buka cawangan ni, saya dulu jual air. Banyak stall. Right. The leverage. Others people money buka. 4S. Jadi income saya sekarang sampai 5,000, 7,000, 8,000, 12,000. Tapi jaranglah lebih daripada income ke. 8,000, 7,000 tu biasa. Itu kotor tau. Ni leverage. Kita cari pekerja. Lagi banyak pekerja kau, lagi banyak kau punya duit. Tapi banyaklah masalah kau dengan pekerja, dengan macam-macam lah pekerja. Kau kena ada satu karisma tersendiri. Macam kau sekarang, kau suka tak kerja? Suka tak? Kerja di sekarang ni. Suka? Tapi saya net. Tak salah maksudnya. Macam kau suka tak bekerja? Suka? Tak tahulah. Tapi kalau macam saya tak suka bekerja. Saya tak suka orang suruh saya. Saya suka suruh orang.
Jadi memang maksud saya dia dah di-train macam tu. Sebab tu dia suka bekerja. Okey, tak apa. Saya nak bagi tahu je lah. Yang ketiga dia panggil influence. Ence. Ha? Influence. NK. Ence. ENCE. Ha. CE. Influence. Pengaruhi orang. Ni 5S. Per jam. Paling kurang. Kalau tu dah master lah. Master influence kan. Saya dari sini. Saya start mula belajar dari sini. Dari sini ke sini. Influence ni, dia tak jual barang. Macam saya buat forever, saya tak jual barang. Saya jual lifestyle. Travel sana, travel sini. Duduk hotel sana, duduk hotel sini. Lepak orang sini. Minum Starbucks. Duduk selfie dengan kereta besar. Jalan-jalan. So macam kau buat apa sebenarnya? Orang macam tertanya-tanya, kau buat apa? Dia panggil influence. Influence ni mendatangkan banyak duit tau. Macam artis-artis, dia cakap sikit je. Orang ambil gambar dia je pun kena bayar royalty. Ambil gambar dia je. Nak selfie dengan dia je. Nak minum dengan dia pun kena bayar. Ini influence. Kau tahu tak? Tahu apa yang saya cerita? Kau tak tahu? Kau tak siapa ajar. Yang dia ajar aku cuma ni je. Kau nak duit, kerja. Nak duit, kerja. Nak duit, kerja. Tambah lagi. Ha? Nak tambah duit lagi, tambah kerja. Ha. Menteri kata buat benda kerja. Bengkok tak bengkok. Menteri cakap kalau nak dapat duit lebih, tambah 2 kerja. Mampus kau. Dia tak ajar macam mana buat sale, leverage. Dan terakhir sekali adalah transform. Ini 6S. Perasan tak saya sekarang ni tengah transform otak kau orang. Sebenarnya keadaan benda ni lah sekarang ni. Lepas tu kerja saya cakap, belajar. Lepas tu saya buat live. Kerja saya saja. Isi masa lapang, saya live. Tak. Orang tahu yang saya ni belajar. Baru ada value. Nampak? Duduk orang sini, ada pekerja, ada ni. Ada ni. Kalau apa, nanti tanya PA saya. Cik, padahal rumah kita je kan. Tapi istilah. Nanti hubungi PA saya. Jadi dia kat situ ada value tau. Oh, ada PA personal assistant. Saya benda tu dari dulu. Sampai sekarang pun saya tak ada driver. Saya tak pandai drive. Walaupun saya ada kereta. Memang tak nak pun. Bagi saya drive ni kerja orang lain. Kerja orang lain. Saya tak nak tahu kan. Kereta ada minyak, ada angin, bila bayar rotek. Aku bayar kau urus benda tu. Aku tahu aku nak pergi sini, pergi sini. Kalau saya nak travel, okay, aku nak pergi sini, ada TPA saya lah. Hotel apa semua dia check. Makan kat ada. Saya tak tahu. Macam tadi kan, Ustaz ni internet tak ada. Saya tak tahu. Kau tanya saya punya PA. Internet tu habis kan. Sebab kita hanya fokus apa bidang kita. Ikut saya cakap, orang pandai. Dia belajar untuk bekerja. Orang berjaya, dia cari orang pandai, bekerja dengan dia. Orang berjaya, dia fokus apa yang dia nak. Orang gagal, dia fokus apa yang dia tak nak. Aku tak nak susah lah, aku tak nak miskin lah, aku tak nak jadi macam ni lah, aku tak nak macam ni, aku tak nak. Dia fikir apa yang dia tak nak. Kalau macam saya fokus apa yang nak. Aku nak 10 orang CBM. Macam tu, jadilah aku tak tahu. Aku yang nak 10 orang CBM. Tak kisah. Apa berlaku, kau punya pasal tu kerja kau. Terus saya ada pekerjaan. Bos, ada masalah lah macam ni. So what? Kena buat macam ni lah. Okay, buat lah. Esok datang, bos macam ni. So what? Saya punya cadangan buat macam ni. Buat lah. Lalu dia orang tanya saya lagi tak? Aku dah bayar kau gunalah otak kau. Aku dah bayar masa kau otak kau sebab aku dah bayar lah. Faham apa saya share? Sebab tu macam saya banyak bisnes. Buat bisnes macam-macam sekarang ni. Dan akan datang pun banyak lagi. Bukan saya yang urus pun. Setengah orang kita nampak kita ni belagak. Belagak betul Ustaz. Tak, masalahnya kau punya ilmu kat sini. Aku punya ilmu kat sini.
Kan? Kau boleh tak kata kau ni upsick poyo lah kan? Kita baru tentang satu, poyo lah dah nak form 5 ni kan. Boleh ke kita cakap situ? Kau tak sampai ilmu je tentang tu, kau tak boleh cakap. Macam saya sekarang ni, saya nak belajar ilmu transform. Nak belajar. Macam sekarang, siapa ni? Hakim. Hari ni kau datang 9 bulan, aku target bulan depan kau punya income sebulan 7,000. Kau nak tak aku ajar macam tu? Kau nak tak aku ajar macam tu? Nak tak? Hari ni kau datang 9 bulan, sebulan dari bulan depan 12 income kau 10,000, 8,000, 10,000. Nak tak? Nak tak saya ajar dulu? Malam ni saya boleh ajar. Tapi kau tipu orang tau, benda betul. Saya bukan orang menipu. Orang menipu dah lama orang tangkap saya. Saya letak gambar saya, kalau kau tengok Facebook, besar-besar lagi. Nampak? Kalau orang nak kita nipu, orang nipu ni dia takkan tunjuk muka dia tau. Tahu tak? Kalau kau tengok Facebook saya, personal WhatsApp saya, gambar saya bukan gambar kartun ke, gambar pokok ke, tak. Gambar saya. Sebab saya sangat clarity dan simplicity. Clarity, jelas apa yang saya nak. Faham tak apa saya cakap? Ini masalah kita. Kenapa kita tak tahu benda ni? Sebab kita tak belajar. Kau bayangkan, kau kerja gila-gila, 2S je. Macam mana, Kim? Betul tak? Lepas tu katakanlah kau umur 55 kau jadi mudir. Lepas tu katakanlah aku anak kau, bah aku pun lepas tu kalau apa-apa je saya lah jadi mudir, boleh? Aku jadi guru besar lah pula. Faham tak maksud saya? Kau ulang-alik sekolah 35 tahun. Satu sekolah pun tak ada. Bapak betul aku ni cikgu tau. Cikgu, guru besar. Mak betul pun sama ke lah. Ayah berapa tahun pergi sekolah? 35 tahun. Sekarang berapa sekolah ayah ada? Dia pegang aku. Cakap aku belajar madrasah, aku banyak madrasah. Walaupun aku tak ajar. Kau faham tak maksud aku share ni? Pergi hospital, ulang-alik usaha. Satu hospital klinik pun dia tak ada. Nampak tak dunia menipu? Kau faham tak apa yang kena share ni? Tapi kerana kita ni dah ada di blok tau. It's okay, betul lah ni. La ilaha illallah. Kau ulang-alik ke situ tahun-tahun. Satu sekolah pun aku tak ada. Kalau caku ni okey lah juga kan. Tak ada SPM apa tak ada. Tapi aku ada banyak sekolah. Okey. Best tak apa saya share? Sebab kita hanya ada ilmu works. Kita kerja untuk sukakan orang. Kita kerja untuk kayakan orang. Ada satu bos dia datang bagi kita besar. Bos, cantik lah bos kita ni besar. Cantik lah kita ni, kita terbaru ke? Betul bos cakap apa? Kalau kau, Kim, kalau kau kerja sungguh-sungguh, InsyaAllah bulan depan saya bawa kereta lagi baru. Faham tak apa saya? This reality. Kau nak duduk sini lagi? Memang bodoh lah kau. Ini dah peninggalan penjajah. Kita kan tuan tanah, tapi jadi kuli. Sebab kita diajak kat sini. Cina diajak kat sini. Akhirnya kita terpaksa kerja dengan dia. Padahal saya belajar berniaga baru je. 2016 saya start belajar. 2015 baru belajar, 18 praktikal, 17 saya hijrah ke Sabah, 18 saya dah ada pekerja sendiri, 2019 tak 1 juta. Dr. Azri kata kalau berniaga lebih 3 tahun tak dapat 1 juta, kau tak berniaga. Alhamdulillah saya dah 3 tahun 1 juta. Maksudnya betul lah. Target tahun ni 2 juta. Target saya sudah lebih lah. Sekarang saya nak belajar influence. Influence ni dia level bagi hadiah. Kalau dia tanya, semalam saya bagi hadiah apa? Saya soalnya harga berapa? 100. Bagi je. Saya tak fikir pun. Bagi je. Saya bagi 400, diorang banyak lagi beli kat saya. Bank tu nak bagi kereta sebiji hadiah. Satu Malaysia ada canang. Satu je kereta dia bagi. Tapi satu Malaysia nak beli. Ini namanya level influence.
Faham tak? Cabutan bertuah. Apa semua. Semua tu label influence. Kenapa dia buat itu? Sebab dia ada ilmu tentang tu. Kenapa kau ikut? Sebab kau tak ada ilmu tentang tu. Lepas tu sekarang ni saya influence orang. Tapi kita dah tahu dah, kita dah untung. Maksud apa? Faham tak maksud saya? Sebab tu dunia bisnes ni macam perang. And then, ada transform. Transform sekarang saya cakap tadi lah. Sekarang saya dah transform lebih sebulan 5 angka, 20,000, 30,000. Okay. Dia benda tu mudah Bila kau ada 5 perkara. Berapa perkara? Adam, kau dah tulis belum ni? Ni mahal ni, kau tak ambil tulis. Kau gila kau. Tak apa, nanti tulis. Ambil gambar. Oh, video nanti. Tulis, rugi kau tak tulis. Ambil WhatsApp pun tak apa, ambil gambar pun tak apa. Apa dah? Tak dengar lagu dah orang ni. Pasal handphone ni. Okey. Ikut saya cakap. Apa yang kita fikir, Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita rasa, apa yang kita tulis apa yang kita tulis, dan apa yang kita buat dan apa yang kita buat adalah doa. adalah doa. Ulang sekali. Apa yang kita fikir, Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita rasa, apa yang kita tulis, apa yang kita tulis, apa yang kita buat apa yang kita buat adalah doa. adalah doa. Sekali. Apa yang kita fikir, Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita rasa, apa yang kita buat apa yang kita buat adalah doa. adalah doa. Saya setiap hari sebelum tidur saya dah bayangkan. Saya ni tahu dulu saya banyak daripada visual lah. Di memori minda bawah sedar. Betul kan. Bangun pagi pun rasa alhamdulillah aku dah kaya. Benda tu dia akan datang. Jadi hari ni saya nak share adalah macam mana kita hari ni boleh buat duit secepat mungkin. Sebab tu kenapa saya pilih business forever. Sebab semua benda kalau kau nak duit kau kena ada ROI. Roy. Kena betul hati kau, Roy. Kan? Apa maksud Roy? Return of investment. Pulangan daripada apa yang kau invest, kau labur kan. Katakanlah kau satu berniaga, labur RM10 dapat berapa? Pelaburan. Semua berniaga nak macam tu. Tapi kalau forever living, dia bukan ROI tapi dia ROTI. Roti. Return of time investment. Contohlah kan. Kalau gaji kau 1,500. Agak-agak berapa tahun untuk kau dapatkan 1 juta? Cuba kau bagi. 1 juta bagi 1,500. Berapa bulan? 666. 666. 666.67. Kena ikan lah. Okay lah, 666 lah. Bagi 12. 55 tahun. Ya. Bagi 12 kan tadi. Bagi 12 kan? 55 tahun baru kau dapat 1 juta kan? Habis kau ingat kau tak makan, dapat duit kau tampal kat dinding kau masuk frame. Kau faham tak maksud aku cakap ni? Dapat gaji tampal masuk frame. Sampai 55 tahun aku jadi jutawan. Faham tak ni? Frida faham tak maksud saya? 55 tahun. Tapi saya nak tunjuk satu plan. Plan A, saya sekolah tak tinggi jadi tulisan teruk. Plan A, sehari gaji 10,000. Plan B, sehari 10 sen. Tapi compounding. Double. Kalau A, sebulan 10,000. Kalau 10 hari, sehari 10,000, sebulan
300,000. Betul tak? Kalau plan B, sehari 10 sen. Tapi compounding, tahu compounding? Hari 10 sen, esok 20 sen, lepas tu 40 sen, 80 sen, sikit 60 sen. Kau pilih mana? Kau? A ke B? Ni 10 sen sehari, ni 10,000 sehari. Ha? A. Ustaz? B. Kenapa B? Compounding. Compound ni 30 hari juga tau, bukannya 300 hari. 30 hari juga, 10 sen sehari. Kau pilih apa? A ke B? Betul ke? Anda pasti? Tak compounding. 10 sen ni 10 sen, 20 sen, 40 sen, 80 sen, RM1.60 sen, RM3.20 sen, RM6.40 sen. Lepas tu RM12, RM13 pun. Hari yang ke-30 agak-agak jadi berapa? Agak-agak lah, agak-agak. RM1,000, RM2,000. Lebih dari mana? Agak lah, lebih daripada RM300,000. Berapa agak-agak? RM1 juta? RM100,000? Kalau lebih, RM301,000, RM301, RM1,000 lah. Dah lebih lah. Agak-agak apa? Kalau bahasa mulanya 10 sen kuasa 30. Kalau admit kan? Kuasa 30. Berapa? Agak-agak. Ha? 3 juta. 3 juta agak-agak. 5K. Ha? 500K. 500 kita sampai sejuta lah. Okay. Itulah saya agak. Okey. Kim, Ustaz Kim? Juta. Sejuta? 3 juta. 53 juta. 18 kali ganda daripada 300,000. Inilah sistem network. Sebab tu saya pilih forever living. Kau sehari kerja berapa jam? 8 jam. Betul tak? Saya katakanlah saya ada 200 orang. Yang mana diorang ni bagi masa 1 hingga 2 jam je sehari untuk forever. Kali 2. Dah ada 400 jam. Bagi 8. 50 kali ganda kot. 1 hari kau, 50 hari aku. Macam mana tak kaya? Faham tak maksud saya share? Kau nak kerja apa tak kisah, tapi platform kau kat mana? Lepas tu saya pilih forever living. Kenapa dalam forever living? Dalam forever living, dia kau jalan pun, tapi macam kat airport yang ada apa tu? Kau relax je. Dah sampai. Jangan sampai main dia pun dah sampai. Faham tak maksud saya nak share ni? Dibanding dengan kerja yang kau buat ni, kau terpaksa dulu tempoh 50 hari baru satu hari dengan saya. Itu yang spend masa 2 jam sehari. Kau tanya Ustaz Nick, kau bagi fasa untuk forever sehari berapa jam? Fikir apa semua berapa jam nanti? Purata? 12 jam. Dia baru seorang. Belum lagi Ustaz lebih. Dia 25 jam sekarang. Tak payah banyak-banyak lah. Seorang 4 jam je. 4 jam. Katakanlah saya ada 400 orang. Pakai berapa? 16. 1,600 jam per hari. Saya punya masa. Tu yang kau tidur pun dapat duit. Kau masuk tandas pun dapat duit. Nampak tak? Best ke best? Dan sistem network ni, clear. Padam. Ni ilmu ni kat luar, dia memang tak ada siapa ajar kau. Dia ajar kau jadi bodoh je. Suruh kerja. Pasal tu dia kata kau ni malas. Bukan masalah malas, kau rajin. Kau pergi kedai makan kat McDonald, orang yang paling rajin siapa? Cleaner kan? Kau tanya gaji dia berapa? Sepatutnya dia lah paling banyak sebab dia rajin. Lepas tu kata siapa rajin banyak duit tu tak betul. Kena kerja kuat tu bungkuk dia. Okey. Saya nak share dalam bisnes ni ada 4 mazhab, 4 cara. 4 cara.
Pertama cara labah-labah. Labah-labah dia macam mana? Labah-labah dia buat net kan. Dia buat net. Tunggu lalat, tunggu nyamuk datang. Betul tak? Ini cara pertama berniaga. Dia buka gerai, dia tunggu. Kan? Tunggu customer. Aku saya cakap, siapa tunggu? Jadi penunggu. Mana ada orang macam ni dah sekarang, bang. Orang semua beli online sekarang. Mati kau kalau buat bisnes secara labah-labah. Kau buka gerai pasar malam, lepas tu tunggu. Zaman dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Sebab tu orang suka banyak kedai, sewa kedai. Betul tak? Ini cara pertama. Cara kedua, cara lebah. Lebah. Satu tempat dia hantar orang. Direct selling. Ini okey lah. Orang. Ini cara lebah. Dakwah cara macam ni lah. Hantar orang. Satu markas. Ini cara lebah. Ini kira okey juga sebab dia harian. Dia sikit tapi harian. Yang ketiga, cara lipan. Tahu lipan? Lipan kan? Yang banyak kaki kan? Lipan. Ini franchise. Macam McDonald's, KFC, Petronas franchise. Tapi kos dia mahal. Dia sebab sama je. Yang keempat, ni best. Corona. Pegang satu, 100 kena. 10 kena. Pegang 10. Inilah MLM. Faham tak? Network business. Pegang satu. Agak-agak aku kenal kau orang tak? Kau orang kenal saya tak? Sebelum ni kau kenal saya tak? Kau? Saya kenal Ustaz Nek. Ustaz Nek pun dia kenal. Tapi kau dah tervirus Ustaz Nek. Dia bawa corona tu. Dia berebak. Kau nak tahu macam mana bisa tak bisa dia punya corona virus ni? Kau dengar Ustaz Zubir share. Macam mana dah buat 8,000 sebulan. Aku dengar dia cakap. Aku dah belajar.